Assalamualaikum. Hai, Saya Amir Arif. saya Mariby Benedict. Welcome to our channel. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan kemunculan seekor anak putih yang comel bernama Raf melalui video yang berdurasi 3 minit 53 saat di YouTube. And I think personally korang wajib tengok video ni sebab video ni mempunyai banyak sangat message yang bagus dan dia akan menyentuh hati korang. Video tersebut merupakan satu filem pendek ataupun dokumentari yang dibangunkan oleh Human Society International yang bertujuan untuk melakukan kempen menentang kezaliman terhadap haiwan yang dijadikan uji kaji terhadap barang kosmetik. Itulah meh, even benda ni dah happen more than 100 years, tapi the way dia orang bawa the real situation into animation, dia mendorong untuk penetrate message ni lebih ke arah yang lebih jauh. Sebagai seorang yang simpati dan concern terhadap haiwan ni, saya rasa this is not the right thing to do. Sebab contohlah kalau kita ada arnab sebagai kita orang punya haiwan peliharaan dan one day dia dijadikan sebagai haiwan tester untuk produk kosmetik, mestilah kita marah kan? Sekarang ni banyak lagi cara yang kita boleh guna pakai, which is animal cruelty free, yang kita boleh gunakan untuk memuji produk kosmetik tersebut. So, there's no excuse untuk Ralph and his fellow friends untuk terus dijadikan bahan uji kaji. Tak dinafikan penyelidikan itu adalah penting untuk memastikan keselamatan produk tersebut. Jika ujian ini tak boleh dielakkan, ia perlulah dilakukan secara minimal dan terkawal. Kan weh? Betul tu Vivi. Dalam falsafah hidup kita sebagai seorang manusia, kita dinilai daripada macam mana kita menjaga persekitaran kita. Persekitaran tu termasuklah kita manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Jadi kami di The Risalah Moden ingin menegaskan kepada semua negara di dunia ini untuk mengambil contoh seperti European Union dan juga Australia maupun India, yang mana mereka mengharamkan terus penggunaan ataupun penjualan produk-produk yang ada terlibat dengan animal cruelty. Negara-negara seperti ini dilihat lebih firm jika nak dibandingkan dengan negara kita Malaysia yang hanya melarang aktiviti-aktiviti berkaitan animal cruelty namun tidak menghalang penjualan produk-produk yang berkaitan dengan aktiviti tersebut. Furthermore, kita sebagai seorang consumer, kita ada hak untuk memilih satu produk yang tidak berkaitan dengan aktiviti-aktiviti ataupun animal cruelty ini. Be someone who stood up for the right thing, and remember, no animal should suffer and die in the name of beauty. Seterusnya, kita akan membincangkan satu isu yang telah lama diketengahkan oleh pakar dan juga pemimpin masyarakat, iaitu berkaitan dengan sistem pendidikan di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya sistem pendidikan di Malaysia masih berada di takuk yang sama, malah ketinggalan daripada arus permodenan. In my personal opinion, I think that subjek yang tak relevan perlu digantikan dengan subjek yang lebih menjamin produktiviti. Apa yang saya maksudkan adalah, jika kita boleh bandingkan sistem pendidikan di Malaysia dengan UK, student law di UK hanya mengambil masa 3 tahun untuk menghabiskan pengajian, tetapi di Malaysia mengambil masa 5 tahun, di mana termasuk dengan 1 tahun asasi. This 2 years gap sepatutnya kita boleh gantikan dengan aktiviti yang lebih produktif seperti mengikuti internship, mengikuti aktiviti kesukarelaan dan juga mengikuti aktiviti pertukaran pelajar. Nampak macam simple kan, tapi this is life yang sebenar yang kita perlu hadapi. Kan Min? Betul tu Vi. Kita pun baru first year kan tahun ni. Cuma saya risaulah nanti apa yang kita belajar ni semua jadi tak relevan. Sebab baru-baru ni Vi, ada seorang pakar Bank Dunia mengeluarkan satu statement yang sangat serius bagi saya, di mana dia kata separuh daripada pekerjaan dekat negara kita Malaysia ni akan pupus. Hal ini kerana semua pekerjaan di negara kita akan diambil alih ataupun dikonquer oleh teknologi. Jadi apakah persediaan Malaysia untuk mengekalkan pekerjaan untuk generasi yang akan datang? Semua benda yang saya cakap tadi jelas menunjukkan bahawa arus pemodenan sedang laju bergerak. Jadi sistem pendidikan di negara kita perlulah bergerak selaras dengan arus pemodenan tersebut. Jadi para pembuat dasar haruslah memastikan bahawa sistem pendidikan di negara kita ini sangat jitu dan mampu mengikuti perkembangan teknologi ini. Sedangkan tempoh pembelajaran yang efektif hanyalah selama 9 tahun. Jadi, Risalah Moden ingin menekankan sekali lagi kepada para pembuat dasar, silalah kaji dan selidik semula perkara-perkara seperti ini demi masa depan anak-anak muda kita. Semua pun tahu kan iklan judi raya yang viral baru-baru ni.
yang berkenaan dengan pengiklanan judi yang menggunakan konsep hari raya yang menyentuh sensitiviti masyarakat di Malaysia, terutamanya orang Islam. Apa yang The Risalah Muda nak tekankan adalah betapa bahayanya terlibat dengan aktiviti perjudian ini di kalangan masyarakat kita. Ketagihan judi dalam talian kerana menganggap ia sebagai salah satu cara untuk cepat kaya atau ingin menjadi jutawan sehingga sanggup menghabiskan 500 hingga 1000 ringgit semalam adalah tidak logik. Lepas tu, bila kekurangan duit ataupun bila tak cukup duit, dia akan mendorong seseorang untuk meminjam duit daripada Along. Lepas tu, bila tak mampu nak bayar, jadilah buruan Along. Dan dia akan membayarkan diri sendiri dan keluarga. Betul tu Fik. Tambahan pula, majoriti individu yang masuk ke pusat-pusat judi haram di Lembah Kelang ini majoritinya adalah orang Melayu, yang mana mereka ni berumur 18 tahun, ada yang masih sekolah menengah dan juga ada yang dah dekat hujung-hujung kehidupan pun masih nak berjudi lagi. Jadi sebab itulah syarikat-syarikat perjudian ni mengambil kesempatan dan peluang ini untuk mempromosikan dia punya website judi. Sebab dia orang tahu dia orang akan ada audiens yang ramai dalam kalangan masyarakat Melayu. Kita duk marah dekat syarikat-syarikat ni kenapa buat iklan-iklan yang menyentuh sensitiviti dan sebagainya. Tapi sedar tak kitalah sebenarnya yang mendorong dan mencipta peluang untuk mereka. Don't get me wrong, apa yang mereka buat itu memang salah dan berlawanan dengan konsep saling memahami kat negara kita ni. Tapi untuk kita sendiri, kita perlu sedar yang there are many noble way to earn money yang lebih selamat tanpa perlu hadap risiko hilang duit ataupun kena kejar dengan Along. Sekian sahaja daripada kami di Risalah Moden. Jangan lupa like, share dan subscribe. Till next time. Bye-bye. Bye.